Pertama sekali kita syukur pada Allah sekali lagi, itulah kerana Allah memilih kita pada malam ini untuk berhimpun di tempat yang baik ini. Tempat yang dianggap sebagai taman-taman ilmu, taman-taman syurga. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iza martum bidriyal jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah ma riyadul jannah? Qala hilaquz zikri. Yang bermaksud, jika kamu lalui taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah, Nabi kata. Sahabat bertanya, hai Rasulullah, apa maksud taman syurga itu, hai Rasulullah? Nabi kata, ialah halaqah-halaqah zikir, majlis ilmu, majlis yang ada padanya membahaskan halal haramnya dan umpamanya. Semoga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, kita hendaklah mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali, Allah memberikan kita kasih kepada agama kita dan kasih kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kasih kepada tempat-tempat yang kebaikan yang seperti mana yang kita adakan pada malam ini. Dari itu semata-mata limpah kurniaan Allah. Kita tak minta, tetapi Allah beri dengan semata limpah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun wallahu alimul hakim. Hendaklah, kata ulama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman, kerana Allah menjadikan kamu Islam itu sebagai benda yang kamu cinta dan kamu kasih, dan Allah hiaskan kasih Islam itu dalam diri kamu dengan semata-mata limpah kurniaan Allah. Dan Allah bencikan dalam hati kamu kekufuran pada Allah, kufur dan bantah, dan benda-benda fasik dan benda-benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ucapkan banyak-banyak ucapan terima kasih kita dengan ucapan Alhamdulillah. Sebab Allah campak dalam hati kita minat dan dorong kepada agama kita. Seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita wajib bersyukur dengan sebab Allah kurniakan dua nikmat. Yang pertamanya nikmat taufik, yang kedua nikmatul ismah. Yang diartikan oleh Imam Ghazali bahawasanya Allah mencampakkan dalam diri kamu rasa nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita tidak meminta, dan bukan ada kemampuan kepada kita untuk mau Islam itu.
adalah dengan semata-mata limpah kurniaan daripadanya semata-mata. Yang keduanya ialah Allah peliharakan diri, lindung diri kita daripada kufur, membantahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buang dalam hati kita iaitu sifat bantah dan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang pertama sekali iaitulah Allah memberikan taufik kepada kita kasih kepada Islam tadi. Kalau Allah campak kasih, kemudian Allah campak kasih kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kemudian Allah campakkan kasih kita di tempat-tempat yang dianggap benda-benda yang kebajikan. Allah buang ke dalam hati kita benda-benda yang dianggap benda-benda kufur dengan Allah, benda-benda yang dianggap dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buang. Itu makna, kata Imam Ghazali, makna ismah, terpelihara daripada benda-benda yang tersebut dengan semata-mata fadlan min Allah, limpah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Campakkan kasih tempat-tempat kuliah-kuliah ilmu dan umpamanya dengan semata-mata nikmat daripadanya. Tanpa pilihan Allah, kita tak akan berada di sini. Ramai lagi di antara manusia yang belum beriman kepada Allah. Ramai di antara manusia yang masih kufur dengan Allah, masih suka benda-benda yang berlanggar dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah pula majlis yang kita adakan ialah majlis yang dianggap majlis yang baik. Seperti mana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alim yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitana fil ma." Yang artinya sesungguhnya para malaikat membukakan sayapnya kepada orang-orang menuntut ilmu kerana suka benda yang mereka lakukan. Macam kita buat ni sebahagian daripada majlis ilmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang alim itu minta ampun baginya oleh benda yang di langit dan benda yang di bumi, hingga ikan di dalam air semua minta ampun kepada orang-orang yang mengajar ilmu. Oleh itu kata ulama, kata Syekh As-Samhudi rahimahullahu ta'ala, kata dia tidak ada martabat yang lebih tinggi sampai para malaikat dan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara sentiasa bersibuk untuk mohon keampunan kepada Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang mengajar ilmu sehingga hari kiamat. Sehubungan itu ialah bab hal ni nak cerita sikit berkenaan dengan kelebihan seorang ulama, seorang alim kita panggil, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ringkasnya iaitulah sesungguhnya Allah akan menghisapkan seorang hamba-Nya di hari kiamat besok. Tiba-tiba berat dosanya mengatasi kebajikannya. Kemudian diperintah oleh Allah untuk bawa hamba tersebut ke neraka. Bila bawa pergi ke neraka, Allah perintah pada Jibril, "Hai Jibril, kamu pergi jumpa hamba aku tadi." Tanya dia, adakah dia pernah duduk dengan alim ulama dalam dunia dulu? Pernah duduk tak dengan alim ulama dalam dunia dulu? Maka malaikat pun pergi jumpa lelaki tersebut. Tanya dia, "Hai laki-laki,
Adakah pernah kamu duduk dengan alim ulama di dunia dulu? Kalau ada, Allah akan ampun dosa kamu. Allah kata dulu. Tanya-tanya, dia kata saya tak pernah duduk sekali pun dengan alim ulama. Kata Jibril kata, ya Allah, engkau lebih tahu hal hamba-Mu. Orang kata, tanya lagi. Nak zahir kelebihan ilmu tadi. Tanya lagi, Allah kata. Tanya dia, adakah dia kasih pada alim ulama dalam dunia dulu? Tanya-tanya, dia kata, saya ni tak kasih langsung ulama ni. Sebab ulama cukup benci ulama ni. Kemudian, Allah kata, tanya lagi. Adakah dia pernah makan satu hidang dengan ulama? Dalam biasa makan nasi kenduri ke, di mana-mana tempat kan biasa makan sekali. Tanya-tanya dia tak pernah, kata dia tak biasa makan. Allah kata, tanya lagi. Jibril tanya lagi. Adakah dia, nama dia ataupun keturunan dia sama dengan mana-mana nama ulama? Kok nama-nama dengan Syekh Daud ke? Tanya tengok. Tiba-tiba tanya kita tak ada. Cek-cek tengok. Nama tak ada betul pun dengan nama satu ulama pun tak ada. Kemudian Allah kata, hai Jibril, kamu ambil tangan dia, pergi ke syurga. Hamba tadi ni. Sebab kata Allah kata, dia dalam dunia dulu, dia kasih pada orang lelaki, yang lelaki itu kasih pada ulama. Maka diampunkan dosa lelaki tersebut, sebab dia kasih murid yang kasih pada ulama tadi. Itu di antara kehebatan seorang ulama, seorang alim kita panggil. Oleh itu hendaklah kita semua, Nabi kita bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Hendaklah kemuliakan alim ulama, sesungguhnya mereka itu pusaka Nabi, pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain. Sesiapa yang mulia mereka itu, sesungguhnya dia telah mulia akan Allah dan Rasulnya. Dan hadis yang lain Nabi kita bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Yang maksudnya, sesiapa yang muliakan seorang alim ulama, berarti dia telah muliakan aku. Sebab ulama itu kekasih aku. Dan sesiapa yang kasih muliakan akan aku, berarti dia telah muliakan akan Allah. Dan sesiapa yang telah muliakan akan Allah, maka tempat kediamannya syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kelebihan seorang kita panggil ulama. Oleh itu sama-sama kita doa pada Allah, moga-moga Allah tergulungkan kita dan gulungan orang-orang yang kasih pada alim ulama. Moga-moga dibangkit kita bersama-sama dengan alim ulama di alam akhirat besok. Nabi kita bersabda, yusul mar'u ma'a man ahabba. Dibangkit seseorang itu bersama dengan orang yang ia kasih. Nampaknya saya tak bercakap panjang. Sikit saja tak pandai bercakap sama. Cumanya bagi tunaikan hajat, Nabi kita bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Di belakang sana ramai lagi masyayikh kita yang hebat-hebat yang akan menyampaikan kuliah pada kita, menyampaikan tazkirah, tausiah pada kita sekalian. Itu bagi saya dekat saja malam-malam ni. Cuma kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufru wa karih ilayna al-fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.